Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Akmal Riza bin Azri, Rakamul Masfufa 200602333. Al-Maudu' Akidah Islamiyah, Imanu bil Malaikat. Al-Malaikat huwa ruknu tsani min arkanil iman fil Islam. Fala yasihu iman al-'abdu hatta yaqarrabu yu'minu biwujudihim wa bima warada fil Al-Qur'an Al-Karim wa sunnah nabawiyyah min sifatihim wa af'alihim. Malaikat ini adalah rukun iman yang kedua dalam Islam, dan iman seseorang tidak sah sehingga dia mengakuinya. Jadi dia percaya akan kewujudan mereka dan kepada yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifat dan perbuatan mereka. Haitsu yu'minu min kulli muslim bi anna malaikata khalaqa min khalaqallah fi alamil ghaib at-tahirin zat wa sifat wa af'alan laysa lahum min khasa'is ar-rububiyyah wal uluhiyyah syai'un kama laysa lahum illa al-qiyadi al-namu al-amra azza wa jalla wal quwwah ala tanfizah ya'budullah wahdahu wa la yu'sinuhu fima ya'muru bih. Di mana setiap muslim percaya bahawa malaikat adalah ciptaan Tuhan di alam gaib, murni, pribadi, diberkati dan perbuatan. Mereka tidak mempunyai ciri-ciri ketahanan, dan mereka tidak mempunyai apa-apa selain patuh dan tunduk sepenuhnya kepada perintahnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka menyembah Allah sahaja dan tidak mendahaka kepadanya dalam apa yang diperintahkannya kepada mereka. Hanya malaikat tidak akan pernah mengkhianati Allah. Ya, hukum iman bil malaikat. Hukum iman bil malaikat wajib. Aman ingkar wujud malaikat fahuwa munkarul lakumullah wa rasuli. Kafirun la mahala iza la majalla lit-ta'wil. Falsuf waddaha sariha al-qat'ah wal alimun biwujudil malaikat mimma huwa ma'lum min adatin bidururati anda jami'ul muslimin. Hukum beriman kepada malaikat wajib. Hal ini kerana siapa yang mengingkari ataupun menafikan kewujudannya malaikat, secara ia juga mengingkari dan menafikan firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, malaikat. Berbicara mengenai malaikat, di dalam Al-Quran tidak diberitahu secara jelas bagaimana proses penciptaan malaikat itu terjadi. Tetapi dalam hadis Nabi menceritakan bahawa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Hadis ini adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Rafi' wa Abd ibn Hamid qala an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqa malaikat minan nur wa khalaqa jin minal marj minan nar wa khalaqa Adam mimma wasafa lakum. Riwayat Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin pula diciptakan daripada cebisan api neraka. Dan Nabi Adam pula diciptakan daripada apa yang diterangkan kepada kamu, iaitu tanah. Seterusnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Ismu malaikat wa amaluhu. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya, malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail mengatur pembahagian rezeki kepada makhluk Allah, seperti mengering hujan, memberi kehidupan pada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil ialah meniup sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Seterusnya, yang keempat, malaikat Israel. Tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Yang kelima, malaikat Munkar. Tugas malaikat Munkar menanyakan manusia di dalam alam barzah. Serta malaikat Nakir, sama seperti malaikat Munkar, tugasnya juga menanyakan manusia dalam alam barzah, di alam barzah.
Yang ketujuh, malaikat raqib. Tugas malaikat raqib bila mencatat amalan dan perbuatan baik manusia. Yang ke-8, malaikat atid. Malaikat atid, tugas malaikat atid ialah mencatat setiap amalan perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Yang ke-9, malaikat malik. Tugas malaikat malik adalah menjaga pintu neraka. Sifat malaikat malik ini keras dan tidak punya berasa berkesan kepada penghuni neraka. Yang terakhir, malaikat ke-10 ialah malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi pintu syurga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke syurga. Terusnya, okey, sifat. Sifat khulqiyah للملائكة خاصة لله تعالى. الملائكة بجملة من الصفات الخلقية التي وردت في النصوص القرآن الكريم منها عبادة مكرمون لا يفترون أن عبادة الله سبحانه وتعالى دائم التسبيح لا يستكبرون عن عبادة الله يفعلون ما يؤمرون. Untuk sifat akhlak para malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhususkan para malaikat dengan sejumlah sifat akhlak disebutkan dalam nas Al-Quran yang mulia. Antaranya, malaikat ialah seorang yang mulia, hamba yang mulia. Kedua, mereka tidak menyeleweng daripada ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mereka sentiasa memuji Allah. Yang keempat, mereka tidak terlalu bangga menyembah Tuhan. Mereka tidak riak. Yang kelima, mereka melakukan apa yang disuruh. Sentiasa patuh. Seterusnya, sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah min malaikat khas lillah ta'ala. Al-malaikat berjumlah min sifat khalqiyah. Al-malaikat ijsamu nuraniyah. Faqad sabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khuliqatil malaikatu minan nur. La tasfun bi asus yusaf bil bashri min az-zakarah wal anusah wa la yatanakihun wa la yatanasalun la yanamun wa la yaqulun wa la yashrabun. Sifat-sifat khalqiyah malaikat. Pertama, malaikat ialah tubuh bercahaya. Dibuktikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, malaikat diciptakan daripada cahaya. Mereka tidak dicirikan oleh kejantanan, tidak ada lelaki perempuan, dan tidak berkahwin dan tidak beranak pinak. Malaikat juga dia tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Seterusnya, perbezaan di antara sifat khalqiyah dan sifat khuluqiyah. Sifat khalqiyah merupakan nilai-nilai sifat berupa bentuk atau wujud tidak berjantina dijadikan daripada cahaya. Sifat khuluqiyah merupakan sifat-sifat kebaikan seperti taat, disiplin, patuh, mengawal diri, bertanggungjawab dan sebagainya. Okey, kita tiba di penghujung slide kita pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Syukran jazilan dan terima kasih kepada yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih.